Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kesempatan yang diberikan kepada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita bersolat berjemaah dan kita dapat duduk sebentar dalam 15 ke 20 minit untuk sama-sama kita mendengar sedikit pengisian, peringatan dan nasihat, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat kita bersama insya-Allah. Dan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana kita telah sampai hari yang ke-10 dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita pun nak masuk kepada fasa yang kedua, iaitu fasa 10 yang kedua, dan akan masuk 10 yang ketiga insya-Allah. Jadi kita pun dah boleh siap sedialah, sepatutnya daripada awal Ramadan lagi. Tapi dah fasa yang kedua, nak masuk fasa yang kedua ini kita dah boleh siap sedia dah. Untuk apa? Untuk kita mengejar ataupun untuk kita bersedia mencari malam Lailatul Qadar. Walaupun payah nak mendapatnya, tapi insya-Allah kita niatkanlah sama-sama dan kita doalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di antara insan, di antara yang terpilih untuk mendapat dan mencapai malam Lailatul Qadar insya-Allah. Baik tuan-tuan, hari ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkongsian ilmu kita pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bab qada puasa dan fidyah. Kan. Bila sebut tentang qada puasa dan fidyah ini, dua-dua ini mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Sebab bila seseorang tersebut tidak menggantikan ataupun meninggalkan puasa, kemudian wajib ke atas dia untuk menggantikan puasa. Maka bila dia tidak menggantikan perkara ataupun puasa yang sepatutnya digantikan, maka wajib ke atas dia untuk membayar fidyah. Dia berkaitan di antara satu sama lain. Kan? Jadi kita kena faham, ada beberapa perkara yang membolehkan ataupun yang menyebabkan kita untuk menggantikan puasa. Dia perkara biasalah kalau kita lihat kembali kepada istilah kepada qada itu sendiri, iaitu mengganti ataupun membayar. Mengganti adalah menggantikan puasa. Ada golongan yang meninggalkan puasa dia perlu ganti sahaja, tetapi tidak perlu membayar fidyah. Ada golongan yang perlu membayar fidyah sahaja, tetapi tidak perlu menggantikan puasa. Ada golongan yang perlu mengganti dan membayar fidyah, kedua-duanya sekali. Nanti kita akan tengok lebih terperinci nanti. Kita akan tengok tidak secara mendalam, tapi kita akan tengok satu persatu nanti. Maka dari segi bahasanya, dari segi istilahnya, iaitu apa? Menggantikan ataupun menggantikan puasa yang ditinggalkan, sama ada dibenarkan oleh syarak ataupun tidak dibenarkan oleh syarak. Bahasa mudahnya begitulah. Yang tidak dibenarkan oleh syarak tu apa dia? Yang tidak dibenarkan syarak ni yang jenis malas nak puasa lah. Kan. Bila datang yang bulan Ramadan, macam-macam alasan lah dia akan beri. Kan, itu ini, sakit perut lah, gastrik lah, tak pernah gastrik, tiba-tiba gastrik dan sebagainya. Nanti kita akan tengok satu persatu. Macam mana seorang sahabat yang bekerja di satu klinik lah. Kan, bila dia jumpa dengan saya, dia jumpa anak, dia kata, dia tanya, apa hukum seorang doktor meluluskan ataupun mengeluarkan surat menyokong seseorang tu untuk tidak berpuasa? Kan, dia mengeluarkan surat sokongan. Dia biasalah, sebab kita kalau kita sakit bentuk tidak puasa disebabkan sakit, dia ada perkara-perkara yang kita kena tengok. Bukannya suka hati untuk kita tidak berpuasa. Bukannya kata kita gastrik itu kita terus tak berpuasa. Kalau kita lihat, tanya pada doktor-doktor pun dan sebagainya, mereka kata boleh je puasa, tak ada masalah. Tapi kita yang menjadikan dia alasan untuk tidak berpuasa. Kan? Jadi kadang-kadang kita perlu mendapat daripada doktor tu dapat dia punya pengesahan bahawa kita memang tak boleh nak puasa. Jadi dia kata ada yang datang tak sakit tapi
supaya doktor tu keluarkan surat kelulusan. Jadi apa hukumnya? Saya jawab hukumnya berdosa lah. Sebab apa? Kita menyokong orang untuk melakukan, seorang menyokong orang untuk melakukan maksiat. Sebab benda inilah yang ditegak oleh syarak, iaitu tak nak berpuasa yang dilarang oleh syarak. Ataupun dia berbuka puasa atas faktor dan atas niat untuk bersetubuh bersama dengan isteri di siang hari. Di malam hari itu lantaklah. Di siang hari dalam bulan Ramadan. Tapi disebabkan mungkin faktor-faktor tertentu dan sebagainya, dia buka puasa. Tak apalah, buka puasa dulu. Lepas tu touch and go. Teruslah, kan? Apa hukumnya? Berdosa lah. Itu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi yang dibenarkan oleh syarak apa dia? Yang pertama, sebagai contoh, orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa langsung. Maksudnya memang uzur, umur 80, 70 ke atas dan sebagainya. Dia tidak ada sakit, sihat tubuh badan, alhamdulillah. Tapi disebabkan faktor usia, faktor keuzuran dia, usia dia tadi, dia tidak boleh berpuasa langsung. Maka orang ini macam mana? Orang ini dia memang tak perlu nak menggantikan puasa dah. Sebab kalau dia gantikan puasa memang tak boleh pun. Umur dah lanjut dah pun. Jadi memang tak nak ganti puasa. Jadi apa yang perlu dia buat? Hanya sekadar membayar fidyah. Ini kita akan lalui bersama, insya-Allah. Kalau usia dipanjangkan Allah, usia sampai 70 sampai 80, kita akan lalui benda ni. Ingat baik-baik, ingat sama-sama. Ini untuk diri kita juga. Sebab benda inilah yang perlu kita lakukan. Sebab ramai, bila nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan, ramai akan telefon kami ataupun telefon ustaz-ustaz dan sebagainya. Ustaz, macam mana nak bayar fidyah? Ustaz, fidyah saya macam ni, berapa hari tinggal dan sebagainya. Jadi faham betul-betul dia punya kaedah dan sebagainya. Tapi kalau nak detail dan sebagainya tu, mungkin boleh telefon dengan bahagian zakat dan sebagainya lah. Okey, itu yang pertama dari segi usia, faktor usia, keuzuran dia, memang dia tidak boleh untuk berpuasa. Sebab kalau dia berpuasa juga, maka dia akan mendatangkan kemudaratan kepada diri dia. Tak salah kalau nak puasa, boleh, tak ada masalah. Sebagai contoh, nenek saya sendirilah, tapi dah meninggal lah, kan. Ketika usia 85 tahun masih lagi berpuasa, tapi dapat sehari dua, lepas tu memang tak larat nak puasa. Tapi dia cuba juga untuk berpuasa, boleh, tak ada masalah. Maka yang perlu dibayarkan fidyah apa dia? Yang berbaki tadi. Kalau hari pertama hingga hari kelima dia berpuasa, maka selebihnya itu dia hanya membayar fidyah. Kalau sekiranya dia boleh menggantikan puasa, dia gantikan puasa. Tapi dia memang tak boleh langsung, maka hanya membayar fidyah saja. Ingat perkataan yang anda sebutkan, tidak boleh menggantikan puasa langsung. Selepas daripada Ramadan memang tak boleh nak ganti dah. Itu faktor usia, faktor keuzuran. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya dia dalam keadaan, seseorang tersebut dalam keadaan sakit. Sakit ni ada dua keadaan. Satu, sakit yang mengada-ngada. Dua, memang sakit betul. Yang mengada-ngada ni, yang memang kalau jumpa tu, bagilah sebiji dua biji. Sebab apa? Memang mengada, memang tak nak puasa. Macam-macam alasan. Manusia ni, dia kalau tak nak buat satu perkara, dia akan bagi pelbagai alasan untuk dia elak perkara tersebut, kan. Kalau bolehlah, kan. Macam-macam lah, seperti saya anda katakan tadi, macam-macam dia akan reka. Sakit perut lah, gastrik lah, tak ada pernah sakit jantung lah, sakit jantung betul-betul. Itulah ini dan sebagainya. Semata-mata tak nak puasa. Macam baru semalam berhenti kat traffic light, nampak satu kereta, nampak asap keluar daripada kereta. Sangka husnuzonnya bukan orang Melayu lah, husnuzonnya lah. Ustaz-ustaz memang kena husnuzon selalu lah. Tak boleh suuzon, nanti suuzon orang kata bukan ustaz. Sangkanya bukan Melayu lah, husnuzonnya. Sampai yang pintas Allah, sebelah bertudung, sebelah lagi rupanya orang kita. Dalam kereta merokok. Kan? Uzur apa ya? Uzur wallahualam lah, husnuzon lagi ni. Mungkin ada keuzuran lah sebab tak puasa tu. Tapi tengok macam sihat, tengok mata ustaz lain. Tengok mata dia lain, mungkin sakit dia lain, kita tak nampak dan kita, yelah, insya-Allah. Mudah-mudahanlah dia tidak ada apa-apa. Mungkin ada keuzuran dan sebagainya. Tapi jangan diciptakan alasan untuk tidak berpuasa. Walaupun dia tidak berpuasa sekalipun, dia masih lagi kena ganti. Kan, dia masih lagi kena ganti.
Tetapi kalau sakit, yang betul-betul sakit, ada beberapa keadaan. Yang pertama, sekiranya sampai bulan Ramadan memang betul-betul dia sakit dan tidak boleh berpuasa, dan doktor pun kata kamu memang tidak boleh berpuasa. Sebagai contoh, mungkin 15 hari, mungkin sebagai contoh keadaan kita sekarang kan dengan faktor COVID dan sebagainya. Saya pun alhamdulillah dapat juga merasainya lah. Kalau tu boleh buat alumni COVID UiTM lah. Kan? Dapat juga merasanya juga, dapatlah sakit rasa tekak tu sampai berdarah-darah tekak dan sebagainya, sampai demam dan sebagainya. Tu yang simptom sekarang lah. Nak puasa memang tak boleh nak puasa. Kalau makan-makan tu rasa macam kita telan duri rasanya tu. Kenanya tu kat tekak tu makanan. Sampai ke tahap tu. Jadi nak berpuasa memang tak boleh, memang kena minum air je selalu. Jadi kalau puasa dia akan memudaratkan. Jadi doktor kata kamu kena ambil masa lebih kurang dalam 10 hari sebagai contoh. Maka selebihnya itu kamu boleh puasa. Okey, itu yang tak berpuasa, itulah yang perlu digantikan puasanya, yang perlu diqadakan puasanya. Yang selebihnya itu tak ada masalah. Yang kedua, doktor dah cakap kamu tak boleh berpuasa dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh, tiba-tiba masuk hospital, memang tak boleh berpuasa langsung. Lepas sahaja bulan Ramadan, dia sihat tubuh badan, boleh berpuasa, maka wajib ke atas dia untuk berpuasa. Tidak ada alasan. Wajib ke atas dia untuk menggantikan puasa. Baik. Keadaan yang ketiga, memang langsung tidak ada harapan untuk sihat. Tak ada harapan langsung untuk sihat. Dan doktor pun cakap kalau kamu puasa, kamu memang akan memudaratkan kesihatan kamu. Sekian. Ini yang betul-betul doktor lah ya. Minta maaf lah kalau siapa ada doktor kat sini. Yang betul-betul doktor, bukan doktor yang kawan-kawan ni memang tak apa kau puas saja, aku doktor, tak apa, aku backup kau, tak apa. Ni bukan. Ramai orang macam tu hari ni, kan? Mentang-mentang lah dia ada kuasa untuk menentukan, je dia menentukan tanpa yang betul lah. Itu kena tengok juga. Jadi doktor kata memang betul-betul dia tidak boleh berpuasa. Maka orang yang ketiga ini lepas Ramadan pun dia tidak boleh berpuasa, maka dia hanya membayar fidyah saja, dia tidak perlu menggantikan puasa. Tak perlu qada. Tapi orang yang pertama, orang yang kedua tadi, maka dia perlu menggantikan ataupun mengqadakan puasa. Jadi kita kena ingatlah, kena ingat betul-betul jumlah yang menjadi isunya sekarang ni, jumlah hari. Alah ustaz, saya lupa lah ustaz berapa jumlah ustaz. Nak buat macam mana ya? Kalau tanya pada saya, saya kata ambil jumlah yang maksimum sekali. Maksimum tu macam mana? Maksimum tu sebagai contoh, kalau kita rasa kita tertinggal puasa lebih kurang dalam 5 hari, kalau boleh lajakkan sehari ataupun lajakkan 2 hari. Biar ibadah ini biar terlebih, jangan terkurang. Sebab kalau terkurang, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila lebih, insya-Allah kita akan yakin dan kita tidak akan ragu-ragu. Itu yang kita kena ingat. Jadi itu perkiraan hari dia lah. Jadi kena ingat, kalau boleh lagi bagus tulis berapa hari dan sebagainya supaya mudah untuk kita ganti. Sebab bukan semua orang boleh ganti lepas habis Ramadan boleh ganti. Ada kes yang datang 10 tahun tak pernah ganti puasa. Tuan-tuan kena ingat 10 tahun tak ganti puasa, bukannya tuan-tuan hanya bayar fidyah. Jangan fikir aku dah bayar fidyah, aku lepas tak payah puasa. No. Tak ada maknanya. Dah bayar fidyah, still lagi kena ganti puasa. Betul ke ustaz ni? Tak betul. Cubalah tengok buku-buku hukum hakam tu. Bukannya cakap sebarangan. Dah bayar fidyah, memanglah bayar fidyah. Kena ingat, fidyah tu denda. Denda sebab apa? Denda sebab tidak menggantikan puasa, tidak mengqadakan puasa. Fidyah tu denda. Jadi dah bayar fidyah, still lagi kena ganti puasa. Alah ustaz, banyaknya ustaz, 10 tahun ustaz. Apa dalam muka siapa tak ganti puasa? Nak tak nak, seperti mana biasalah ibadah-ibadah lain, buat sikit. Sebab itu kita ada puasa sunat. Ulama' dah cakap dah, tak payah fikir dah. Ustaz boleh ke puasa Ramadan? Contoh nanti kita ada puasa 6 kan? Ustaz, kita ada puasa 6, kita ada puasa ganti. Boleh ke gabung? Gabunglah, ikutlah sendiri. Boleh, tak ada masalah. Ulama' pun tak berbalah pun tentang perkara tersebut. Nak buat sekali boleh, tak nak buat sekali pun boleh. Ambil hari biasa pun tak ada masalah. Ambil hari Isnin, hari Khamis. Tuan-tuan darablah dalam setahun ada berapa hari Isnin, hari Khamis. Kalau puasa tiap hari Isnin, hari Khamis, berapa banyak dapat?
Kalau itu kira ambil hari Isnin, hari Khamis. Kalau ambil puasa 3 bulan purnama, 3 bulan purnama pula, 3 bulan putih. Bulan putih kan yang 13, 14, 15 tu. Kalau yang rajin puasa 13, 14, 15, ambil darabkan dengan sebulan dapat berapa? Tak ke banyak, tak ke dah habis, dah selesai. Kalau rajin puasa lah. Rajin tak rajin kenalah buat. Sebab ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, Allah berikan dia kelonggaran ataupun rukhsah untuk berbuka. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan, sesiapa yang sakit ataupun yang bermusafir. Musafir ni bukan semua orang boleh buka puasa ya. Bukan semua orang boleh tinggal puasa dia bergantung pada niat juga. Kalau niat nak pergi konsert daripada Selangor nak pergi konsert kat Johor, boleh tak dapat rukhsah yang Islam berikan, yang Allah berikan? No, tak boleh. Bergantung kepada niat. Hanya semata-mata kita musafir itu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tu bukannya kita nak keluar 40 hari dah. Maksudnya kita nak ziarah sahabat, kita nak ziarah saudara, nak itu, nak ini sebagainya yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itu dapat rukhsah. Maka orang yang meninggalkan puasa, tapi mustahil lah tuan-tuan, sekarang banyak boleh naik kapal terbang, boleh naik LRT, apa semualah, komuter, kereta api sebagainya, semua tu boleh naik. Takkanlah haus. Zaman Rasulullah pun naik unta pun Rasulullah masih berpuasa dan sebagainya pun boleh, masih lagi terus berpuasa, apatah lagi diri kita. Baik, seterusnya sebab masa pun dah ni. Seterusnya perempuan yang datang haid dan nifas, pitam, pengsan dengan sengaja, pitam, pengsan ataupun mabuk. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, kalau muntah sengaja tak ada masalah. Tidak membatalkan puasa, tetapi muntah dengan sengaja sebab dia cuba memasukkan sesuatu ke dalam rongga supaya dia muntah, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Perempuan yang mengandung kerana risaukan dirinya. Dia ada dua keadaan. Perempuan yang mengandung kerana risaukan dirinya hanya menggantikan puasa. Tetapi sekiranya dia risaukan dirinya, ini kita ambil tempoh setahun ni tuan-tuan. Kita ambil tempoh setahun, bukan yang kita ambil yang dah langgar Ramadan yang akan datang. Sekiranya dia risaukan dirinya dan dia risaukan anak yang dikandung, maka tahun tersebut dia perlu menggantikan puasa dan membayar fidyah, dua-dua sekali. Begitu juga dengan ibu yang menyusukan ataupun wanita yang menyusukan anak. Wanita yang menyusukan anak, sekiranya dia takut kekurangan susu, ingat, kekurangan susu, maka dia boleh meninggalkan puasa ataupun tidak berpuasa. Selepas Ramadan dia perlu menggantikan puasa. Baik. Sekiranya yang kedua, keadaan kedua, sekiranya dia tidak berpuasa kerana diri dia kekurangan susu dan takut anak pula tidak menyusu disebabkan faktor anak tadi, maka dia kena ganti puasa dan bayar fidyah. Itu dua keadaan tadilah. Maknanya kalau untuk diri dia sendiri hanya qada puasa, tapi kalau kerana dengan untuk anak sekali perlu qada puasa dan bayar fidyah. Baik. Yang terakhir iaitu berjimat di siang hari. Okey, ini tak perlu diulaskan lebih lanjut dan sebagainya. Jadi faham-faham sendirilah. Memang tidak dibenarkan dalam pada siang hari. Malam seperti saya katakan tadi, malam tu tak ada masalah. Tapi siang itu yang dilarang oleh agama dan sebagainya. Jadi golongan-golongan tadi tuan-tuan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, andainya tinggal puasa, maka dalam tempoh tersebut ketika itu dia hanya menggantikan puasa saja. Dia tidak perlu membayar fidyah lagi, kecuali golongan yang saya sebutkan tadi yang memang tak boleh langsung menggantikan puasa. Tetapi sekiranya dah melanggar puasa akan datang tahun seterusnya, barulah dia akan bermula untuk membayar fidyah ataupun bayar denda. Okey. Jadi itulah gambaran-gambaran yang berkenaan tentang
qada puasa dan sebagainya. Kalau nak ulas lebih lanjut memang agak panjanglah tentang qada puasa dan fidyah ini, tapi dengan faktor masa dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak tuan-tuan hadirin mati Allah memberi gambaran, memberi sedikit penerangan penjelasan kepada tuan-tuan berkenaan tentang perkara ataupun bab yang berkaitan dengan qada puasa dan fidyah ini. Jadi sekiranya anda ada tersalah kata, tersalah ucapan dan sebagainya, mohon maaf banyak-banyak di atas kesilapan dan insya-Allah akan diperbaiki. Dan sekiranya yang baik itu ambillah sebagai nasihat kepada diri sendiri dan untuk memperbaiki diri kita bersama. Bila kita mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ditanya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salawat.